buka kamera. Okey, cikgu akan mula recording. Cikgu akan mula recording ke rekeding, cikgu pun tak tahulah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok muka cikgu. Okey, untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum cikgu teruskan lagi jauh. Kenapa pula tak dapat masuk ni? Okey, sebelum cikgu teruskan, suara cikgu jelas tak suara cikgu? Jelas. Jelas. Okey. Okey, cikgu akan mula share skrin. Kita kena test dulu kita punya technical error. Nanti kan cikgu tengah mengajar kan. Jadi pelik pula. Okey, nampak dah ke skrin cikgu? Nampak. Okey, Nampak. skrin cikgu ni pasal apa ni? Pasal kena ujian. Okey. Operasi set. Operasi set. Sebenarnya dia ada je untuk kertas 1, tapi kita akan proceed kepada kertas 2. Okey, jadi kita nak jawab ujian tau hari ni. Kita nak jawab ujian. Ini semua adalah ujian. Soalan-soalan dekat sini adalah berstruktur modul SPM. Bila cikgu cakap modul SPM, soalan dia ada level susah, ada level sederhana, ada level rendah. Okey. Jadi cikgu akan ambil sedikit masa untuk terangkan apa yang ada dalam operasi set sebelum kita jawab. Maksudnya dekat sini kita refresh balik apa yang kita dah belajar tentang operasi set. Okey. Kejap ada kawan-kawan nak masuk ni. Okey, jadi cikgu akan teruskan apa yang ada di dalam operasi set. Cikgu ambil sedikit masa untuk kamu refresh balik. Dalam operasi set. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Dalam operasi set, ada apa? Ada apa yang kita kena tahu? Okey, dah dapat masuk. Okey, dalam operasi set, perkara pertama kita kena tahu adalah tentang persilangan set. Maksudnya, dia punya simbol, cikgu buat dia U terbalik. Macam ni simbol dia. Persilangan set ni apa? Persilangan set adalah kita bercakap tentang unsur yang serupa. Ini tentang persilangan set. Okey, cikgu tak akan proceed. Cikgu tak akan proceed latihan satu-satu macam kelas minggu lepas. Sebab kita dah habis dah yang tu. Yang kedua, dalam operasi set ada apa? Dia ada sesuatu nama dia kesatuan set. Kesatuan set ni apa? Kesatuan set ni dia berbentuk U. Bezakan. Dekat sini dia bentuk macam ni. Dekat kesatuan dia berbentuk U. Okey, untuk kesatuan set ni apa? Untuk kesatuan set ni dia punya definisi. Definisi adalah gabungan unsur. Gabungan unsur apa? Antara set. Yang persilangan set itu apa? Unsur yang serupa. Apa yang unsur yang serupa? Unsur yang serupa antara set. Sama juga dengan kesatuan set. Gabungan unsur antara set. Sebagai contoh, cikgu pergi kepada contoh mudah. Set A. Bila kat sini kita ada A, B, C. Dan set B. Cikgu letak dia C, D, E. Bila A bersilang dengan B, apakah
jawapan dia kalau A bersilang dengan B, kita cari unsur yang serupa. Mana unsur dia? Unsur dia yang dalam kurungan ni. Kalau set A, unsur dia kat sini. Kalau set B, unsur dia dekat sini. Jadi unsur yang pertama dekat sini C, dia ada sama dekat C. Ada C dekat A, ada C dekat B. Dekat situ kita letaklah unsur C pada apabila A bersilang dengan C. A bersilang dengan B. Cikgu, kalau gabungan tu macam mana? Okey, kalau ada dua unsur A, B, ni set A, ni set B. Cikgu buat C, D. Apabila A, set A bersatu, bersatu dengan set B, kita salin semua unsur. Sebab apa? Sebab dia bergabung. Apa yang bergabung? Semua unsur dalam set A bergabung dengan semua unsur dalam set B. Jadi kita ada A, B, C, D. Ini sahaja cikgu tunjuk untuk permulaan. Jadi dekat sini jelas ke? Cikgu nak tanya sikit. Jelas. Ada tak nak tanya soalan tentang asas ni sebelum kita pergi menjawab kepada soalan-soalan modul? Ada tak? Bazil ada nak tanya? Tak ada cikgu. Okey. Cikgu, ni nak Ya. salin kejap boleh? Screenshot. Nanti salin. Okey. Sebab nanti cikgu nak cuba menghabiskan modul kalau boleh. Okey, dah screenshot dah Bazil? Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada nombor 3. Apa yang kita kena tahu dalam nombor 3? Nama dia pelengkap. Pelengkap. Pelengkap maksudnya selain dari itu. Ni cikgu dah ada terang minggu lepas. Contoh kita ambil soalan. Ambil soalan yang serupa dengan set A bersilang dengan set B. Kita bawa dia ke sini. Kalau cikgu cakap set A bersilang dengan set B, cikgu letak simbol pelengkap. Maksudnya, cikgu kena tulis selain daripada jawapan apabila A bersilang dengan B. Apa dia? Maksudnya yang belum dipotong. Dekat set A yang belum dipotong ada unsur apa? Unsur A dengan unsur B. Maka kita tulis unsur A, unsur B. Dekat set B pula, kenapa kita cakap pasal set B? Sebab ada set B dekat sini. Yang belum dipotong dalam unsur set B adalah D dengan E. Jadi kita kena potong kita kena tulis D dengan E. Inilah jawapan untuk pelengkap. Okey. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit masing-masing. Lama dah tak dengar suara ni. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey. Subtopik yang terakhir dalam kita punya topik set ataupun bab set adalah gabungan operasi. Gabungan operasi. Apa gabungan operasi? Gabungan operasi boleh jadi antara dia punya bersilang dengan dia punya kesatuan dengan dia punya pelengkap. Sebagai contoh, apabila set A bergabung ataupun bersilang dengan B, bersatu dengan C. Ini set gabungan operasi. Ini adalah contoh gabungan operasi. Jadi dekat sini, macam biasalah, kita bila nak jawab exam, pertama sekali kita kena tahu dasar dia. Macam mana nak jawab, macam mana dah study ke belum. Okey, ini adalah kita punya nota. Cikgu nak kalau siapa-siapa yang belum faham, kena tengok video lepas. Sebab hari ni kita fokus cara-cara untuk menjawab soalan dalam modul. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Baik. Jadi sekarang kita pergi kepada modul yang pertama iaitu section A. Section A. Okey. Jadi masing-masing
Dengar sini, cikgu bagi tahu. Masing-masing cikgu nak masing-masing cuba buat dulu modul A. Soalan nombor 1. Cuba masing-masing buat, cikgu bagi dalam masa 5 minit sahaja. Cikgu buat soalan A dulu tau. Soalan A dulu. Jangan buat B pula. Buat soalan A je dulu. Dah siap, send jawapan dekat cikgu. Cuba buat. Buat laju sikit. Bazil tengah buat ke tu? Ya, cikgu. Okey dah ada yang dah siap. Bagus. Kalau dah ada yang dah buat ni, bagus. Oh, Clarin dah buat dah Ke baru buat? Belum cikgu. Tadi. Oh, baru buat lah ni? Ya. Okey, bagus. Good. Okey, Faiz pun dah siap. Bagus. Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 1 minit. Okey, Michelle ada idea tak tu nak buat soalan ni, Michelle? Michelle ada idea tak tu cara nak buat soalan ni? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey, jadi cikgu akan terus buat . Cikgu akan buat soalan A. Masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana cikgu buat soalan ni. Okey, kena tengok macam mana cikgu buat ni adalah macam mana kamu nak jawab exam nanti. Okey, yang pertama ni adalah DLP. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Cikgu fokus pada bahasa Melayu. Diberi bahawa set semester. Kamu kena faham set semester ni. Set semester ni adalah unsur yang ada di dalam soalan ni. Maksudnya kalau dalam set semester tak ada unsur tu, set lain pun tak boleh ada unsur tu. Jadi kita senaraikan. Kamu kena faham apa yang dia bercakap tentang ni. Apa tu integer? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa tu integer? Integer tu apa integer tu? Nombor bulat. Ya, integer tu adalah nombor bulat. Jadi yang perkara pertama dalam set semester, bila soalan bagi, kamu kena tengok. Dia bagi tahu ini nombor bulat. Kalau dia bagi tahu huruf, kamu kena tulis dalam keadaan huruf. Sekarang dia bagi tahu integer, nombor bulat. Apa yang nombor bulatnya? Kamu terjemahkan benda ni yang pertama. Maksudnya X lagi besar daripada 15. Bila X lagi besar daripada 15, maksudnya dekat sini, bila ada simbol double line, lagi besar dan sama dengan, adakah 15 terlibat? Cikgu nak dengar suara sikit. Ya. Ya, 15 tu terlibat. Jadi, kita mula menulis nombor yang terlibat dengan 15. Kita nak tulis sampai berapa? Kita tengok pula dia punya penghadang, dia punya sempadan. X lagi kecil daripada 25. Maksudnya nombor yang paling besar dekat situ 25. Sebab apa? Sebab dia dah mention 25 dekat sini. Dan dia mention pula sama dengan 25. Jadi kita tulis apa? 15 sampailah 25. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tutup kurungan. Dekat cara cikgu menyenaraikan set semester. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Jelas ke nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Kalau tak jelas, jujur dengan diri, bagi tahu cikgu. Okey, yang kemudian, kita dah cakap pasal set semester. Sekarang, kita baru pergi kepada set A. Kita ada set A dekat sini. Kita tulis A. Ingat, bukan semua soalan dibagi apa unsur dia. Maksudnya, kita
kena tulis sendiri apa unsur dia. Macam soalan ni. Set A, nombor ganjil. Nombor ganjil. Nombor ganjil kalau cikgu mula dengan 3, betul tak? Semua cikgu nak tanya. 3 nombor ganjil. Boleh tak cikgu tulis unsur nombor 3 dalam set A? Boleh tak cikgu tulis? Tak boleh. Kenapa tak boleh. boleh? Kenapa tak boleh? Sebab Formula daripada Sebab nombor 15. 3 tak ada dalam set. Semester. Ya. Tak ada dalam set semester. Jadi cikgu nak tulis nombor berapa mula-mula ke? Nombor nombor berapa yang nombor ganjil pertama dalam set semester cikgu kena tulis? 15. 15. Sekejap, confused. 7, 19, 21, 23, 25. Kalau cikgu tulis 27 betul tak? Kalau cikgu tulis 27 betul tak? Tak. Kenapa salah? Sebab tak ada dalam set. Ya, tak ada dalam set semester. Kamu kena ingat, kalau kamu salah senaraikan unsur, jawapan kamu terus salah. Jawapan kamu terus salah. Okey, set B pula. Dia bercakap tentang nombor gandaan 5. Bila dia mention tentang gandaan, maksudnya dia bercakap tentang sifir. Sifir 5. Untuk sifir 5, dekat sini, apa yang kita kena senaraikan? Kita cari yang sifir 5 yang pertama. 15, 20, 25. Jadi kita tulis 15, 20, 25. Tutup kurungan. Sekarang cikgu dah senaraikan unsur. Cikgu dah senaraikan set semester. Cikgu dah senaraikan set A. Cikgu dah senaraikan set B. Baru cikgu boleh buat. Baru cikgu boleh tengok kepada soalan A. Jadi tengok kepada soalan A masing-masing. Lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set A. Set semester A dan B. Maksudnya set semester terlibat. A terlibat. B terlibat. Bila dia kata gambar rajah Venn di ruang jawapan, kamu kena faham ini dia dah bagi set semester. Yang pertama adalah kita tengok kepada A dan B. Kamu kena ingat cara nak melukis. Perkara pertama adalah kamu cari dia punya persilangan. Ingat, nak melukis suka ke tak suka, cari apa yang bersilang. Apa yang bersilang? Cuba buat A bersilang dengan B. Okey, soalan cikgu. Macam mana cari yang bersilang? Boleh ke tolong cikgu? Boleh. Sama. Kalau ber A dengan B, apa je Unsur silang dekat A dengan B? 15 dengan 25. Ya, yang sama. Kalau dekat A dengan B, 25 ada dekat A, ada juga dekat B. Jadi kita tulis 25. Bila ada persilangan, kamu boleh tulis bagi nampakkan dia bersilang. Ini set A, ini set B. Yang tengah-tengah tu apa? Apa yang tengah-tengah ni? Ini adalah ruangan dekat mana A dengan B bersilang. A dengan B bersilang kita ada 15 dengan 25. Itu cara dia. Yang kedua, potong juga dekat set semester 15. 15 potong juga dekat set semester 25. Potong. Jangan tak potong. Sekarang kita tulis baki dia. Baki dia apa? 17 dekat set A. Tulis 17. Lepas kamu tulis potong dekat set A, potong juga dekat set semester. Lepas tu 19. Potong dekat dua-dua. Lepas tu 21. Lepas tu 23. Potong. Itu cara dia. Kemudian dekat B, kita ada 20. 20, potong 20, simpan dekat B, potong juga dekat set semester. Cikgu, kenapa cikgu potong dekat set semester? Kan kita potong ada A dengan B sahaja. Sebab dia melibatkan set semester dekat sini. Jadi kamu kena salin 16, 18, 22 dan 24.
Ini cara dia. Ini cara penyelesaian untuk soalan A. Ini adalah cara penyelesaian untuk soalan A. Okey, jelas ke cara cikgu jawab dekat depan? Jelas. Jelas. Okey. Sekarang ni masa bergerak tau, masa bergerak. Buat soalan B. Cikgu bagi 3 minit. Siapa yang tak faham, tanya. Jangan diam. Siapa yang tak faham, jangan diam. Tanya. Cikgu, Ya. dekat bahagian pelengkap A dengan A silang B tu kenapa pelengkap dia dekat bahagian hujung A tu? Maksudnya, cuba buat dulu. Kalau cikgu bagi tahu terus jawapan. Okay, cuba ingat balik. Apa maksud pelengkap? Tadi sempat salin tak? Sempat screenshot tak tadi? Bukan tu cikgu. Maksud saya pelengkap tu dia maksud pelengkap untuk dua-dua ke atau pelengkap untuk A je? Pelengkap tu untuk A sahaja. Okey, bagus. Dah ada yang dah jawab. Okey. Emira dapat buat tak Emira? Okey, ada yang dah buat. Bagus ramai ni. Farhan Ramadan dapat buat tak? Apa cikgu? Okey. Clarin dapat buat tak? Sedang. Okey. Habis masa. Yang tak tahu cara nak buat, sila tengok di hadapan. Okey, ni adalah soalan A. Cikgu akan mula menjawab soalan B. Cikgu harap masing-masing tengok macam mana cikgu selesaikan. Ada apa? Okey, soalan B. Okey, yang pertama adalah cikgu lupa nak copy tadi. Cikgu senaraikan balik. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini adalah set semester. Untuk A, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Untuk B, kita ada 15, 20, 25. Okey, sekarang kita nak jawab soalan B. Masing-masing boleh tengok dekat sini, cikgu akan jawab soalan B. Soalan B tu dia cakap apa? Soalan B tu dia cakap A selain daripada itu. Kamu kena senaraikan dulu apa tu A selain daripada itu. Jadi kalau A selain daripada tu, kamu tak boleh ambil yang A. Salah. Maksudnya kamu kena senaraikan. Okey, 15. Yang selain daripada dalam set A ni. 15, bulatkan dulu. 17, 19, 21, 23, 25. Yang cikgu bulatkan tu jangan diambil. Ambil yang tak dibulatkan. Cikgu petakkan. 16, 18, 20, 22. Dan sekali 24. Ini yang dimaksudkan oleh cikgu selain daripada tu. Maksudnya, simbol pelengkap ni bercakap tentang jawapan selain daripada yang ada di dalam set A. Ini yang pelengkap dia. Yang pelengkap dia tiada di dalam set A. Boleh faham ke macam mana cikgu buat tu? Nak dengar suara sikit? Boleh. Faham. Okey. Sekarang cikgu senaraikan set B. Okey, cikgu memang dah ada buat dekat bawah tapi cikgu buat dekat balik untuk untuk hilangkan confuse dia. Jadi sekarang apabila A pelengkap bersilang dengan B. Jadi kita kena senaraikan apa? Kita kena potong unsur yang sama. Dekat sini ada 20, dekat sini ada 20. Jadi kita tulis dekat sini 20. Inilah jawapan dia apabila A pelengkap bersilang dengan B. Okey. Salin jawapan. Siapa-siapa yang tak dapat, sila salin jawapan tersebut.
Cikgu bagi masa 1 minit sahaja. Siapa-siapa yang tak sempat, sila ambil gambar. Jelas ke cikgu ajar tu? Ada soalan tak nak tanya? Zarif boleh buat tak tu Zarif? Boleh. Okey. Okey, habis. Habis sudah. Jadi kita akan proceed. Kamu kena faham lah nanti cikgu ni kelas kita ni rekod. Kalau cikgu kamu rasa laju nanti kamu tengok balik recording recording. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Okey. Tengok soalan nombor 2. Sekarang buat A dulu. Buat A dulu. Okey, buat A dulu. Okey. Buat A dulu. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Kalau kamu rasa kamu tak dapat jawab soalan yang cikgu bagi, maksudnya kamu perlukan latihan lagi. Okey, bagus. Sudah ada yang dah jawab. Lagi 1 minit. Cikgu soal tu kena print tau. Siapa cikgu nak tanya Berilisa ada tak Michelle dapat jawab tak? Tengah jawab, cikgu. Tengah jawab. Okey, habis masa. Sorry sebab cikgu tak boleh tunggu lama-lama, kita ada masa lagi. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana cikgu selesaikan. Tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Okey, yang A soalan dia P bersilang dengan Q selain daripada itu. Untuk yang pertama, P cikgu akan buat dekat sini. Yang kedua, bersilang dengan selain daripada Q. Dan cikgu akan tunjukkan jawapan. Kalau cikgu buat SPM macam ni, cikgu senaraikan satu-satu. Okey, P. Bila dia cakap P, unsur P sahaja, maksudnya cikgu lorekkan dekat P sahaja. Cikgu lorekkan dekat P sahaja. Tengok betul-betul. Okey, yang kedua. Bila cikgu cakap, Q, selain daripada Q, kamu kalau pening, kamu buat sempadan Q tu dulu. Kamu buat sempadan Q dulu. Okey, ini adalah Q. Kalau dia ada simbol pelengkap, kamu buat luar sempadan tu. Maksudnya kamu kena lorekkan dekat belah luar. Kamu kena lorekkan dekat belah luar. Jangan lorekkan dekat belah dalam. Siapa lorek belah dalam, terus salah. Kemudian, baru kamu tengok simbol dia antara tengah-tengah. Kamu dah selesaikan P, kamu dah selesaikan Q. Sekarang ni kamu tengok simbol tengah-tengah dia. Simbol tengah-tengah dia persilangan. Maksudnya kamu kena cari dekat mana tempat kedua-dua bahagian berlorek. Kedua-dua bahagian berlorek. Mana bahagian dia? Ni bahagian pertama. Ni bahagian kedua. Untuk bahagian yang berlorek dekat P dekat sini. Maksudnya fokus dekat P. Sebab apa? Sebab dekat luar, dekat P tak berlorek. Jadi kita nak cari kedua-dua bahagian yang berlorek. Jadi kalau kamu nampak dekat bahagian yang berlorek hanya di sini sahaja. Hanya di sini sahaja. Cikgu, kenapa tak ambil yang tengah ni? Sebab dekat tengah ni, bahagian kedua ni tak dilorekkan. Tengok kepada bahagian warna merah cikgu lorekkan. Kan kedua-duanya dilorekkan. Bila dia kedua-dua dah dilorekkan,
barulah cikgu lorekkan dekat jawapan dia. Ini jawapan dia. Barulah betul. Jelas ke penjelasan cikgu? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Cikgu bagi masa untuk salin. Okey, untuk yang dah salin, teruskan untuk membuat soalan B. Terus menjawab soalan B. Ingat, kita ada masa. Kita ada masa. Sebab tu, cikgu mention bila cikgu bagi modul, cuba buat dulu. Okey, bagus. Dah dia yang dah jawab. Cikgu ingat siapa-siapa yang tak ambil peluang ni untuk cuba menjawab, dia susah sikit. Kamu dah nak pertengahan tahun ni. Okey. Betul. Bagus. Okey. Cuba. Cikgu tunggu lagi. Bagus. Betul. Okey, Amir. Okey, bagus. Nice try. Okey, habis masa menjawab. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu menjawab dekat depan. Boleh tengok macam mana cikgu jawab dekat depan. Okey. Sama ke lukisan dia? PQR. Okey, sama saja. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengok. Okey. Sekarang, ini adalah kita punya soalan. Q bersatu dengan R selain daripada itu. Bersilang dengan P selain daripada itu. Perkara pertama, kita selesaikan bahagian ni. Q bersatu dengan R selain daripada itu. Peninglah macam mana nak buat. Kan dia cakap Q bersatu dengan R. Buat sempadan dulu. Okey, ni sempadan ni Q. Ini R. Silap. Ini Q. Cikgu bulatkan. Ini R. Yang cikgu bulatkan dekat warna biru tu adalah dia punya sempadan. Bila dia ada simbol pelengkap, maksudnya kamu kena lorek belah luar. Kamu kena lorekkan belah luar. Jangan lorekkan dekat bahagian dalam. Bila kamu lorekkan dekat bahagian dalam, salahlah jawapan kamu. Yang kedua, kita bercakap tentang P pelengkap. Bulatkan dulu dia punya sempadan. Bulatkan dulu dia punya sempadan. Bila ada simbol pelengkap, kita buat dia punya luar sempadan. Kita lorekkan dia punya luar sempadan. Ini cara dia. Sekarang baru kita tengok kepada penghubung antara keduanya. Bersilang. Bila dia bercakap tentang bersilang, maksudnya kita kena cari dekat bahagian kedua. Dua bersilang. Sebab itulah kita kena faham simbol bersilang dengan bersatu. Jadi sekarang, kita nak lorek dekat mana ni? Okey, dekat sini. Dekat sini. Kita nak lorek dekat mana? Kalaulah kamu nampak dekat sini, kalau cikgu nak lorekkan dalam P, tak boleh. Tak boleh cikgu nak lorek dalam P. Sebab apa? Sebab bahagian kedua. Kalau kamu pening, ni bahagian pertama. Ni bahagian kedua. Cikgu buat. Bahagian pertama, bahagian kedua P tu tak boleh. Tak ada yang belah dalam. Untuk bahagian pertama pula, dekat dalam bulatan Q dengan R, tak ada dilorekkan juga. Jadi maksudnya kita lorekkan di luar P, Q dan R. Itu cara dia. Kenapa cikgu tak lorek dekat P? Cikgu tak lorek dekat P sebab nombor 2 dia tak lorek dekat belah P. Kenapa cikgu tak lorek dekat Q dengan R? Sebab dekat nombor 1 ni, nombor 1 dia tak lorekkan di dalam Q dengan R. Jadi kat mana tempat kedua-duanya berlorek?
Di luar. Dia punya bulatan dengan petak tu. Di luar. Inilah jawapan dia. Senang je. Boleh faham ke? Boleh. Cikgu nak dengar suara sikit. Cikgu tak dengar. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Buat pembetulan terus. Okey. Screenshot cepat. Cikgu nak pergi kepada soalan lain. Cikgu nak pergi kepada soalan lain. Silap. Okey, sekarang kita buat pula soalan yang seterusnya. Dah screenshot belum? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah screenshot belum? Dah. Dah. Okey. Sekarang, cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan nombor 3. Cuba jawab soalan nombor 3. Tadi, tadi dia bagi data. Dia bagi unsur dengan set. Kita kena lorekkan. Sekarang ni dia bagi unsur. Dia bagi gambar. Kita kena senaraikan unsur dia. Okey, cikgu bagi 1 minit sahaja. 1 minit sahaja. Okey, dapat buat tak? Cikgu nak dengar suara sikit. Dapat buat tak? Dia tengah buat lagi. Clarin dapat buat tak, Clarin? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, siapa yang tak tahu kat sini macam mana nak buat? Cakap tak tahu. Cikgu nak dengar suara sikit. Tak tahu. Tahu. Tak tahu. Okey. Bagus. Tak tahu, jujur tak tahu. Okey, tapi bagus. Bagus ada yang mencuba kat sini. Okey, sikit lagi Amir. Sikit lagi. Okey, yang pertama soalan cikgu. Cikgu nak tanya dekat kamu. Kotak mana yang dilorekkan? Yang B. Tak dengar. Kotak mana yang dilorekkan? B. B dengan C. B dengan C. Jadi, dengan maksudnya bersatu. B bersatu dengan C. Selesai satu bahagian. Yang kedua. Sekarang B dengan C tu dilorekkan penuh ke tak? Cikgu nak tanya sikit. Tak. Okey, tak. Okey. Kalau cikgu cakap ini kotak A, kalau cikgu lorekkan dekat dalam A, ini dia. Kalau cikgu lorekkan dekat luar daripada simbol A, cikgu kena letak simbol pelengkap. Yang ni faham ke? Kalau cikgu lorekkan dekat belah dalam, kalau cikgu mention A sahaja, cikgu kena lorek belah dalam. Kalau cikgu letakkan simbol pelengkap, simbol pelengkap selain daripada A, cikgu akan dapat B, C. Jadi, jawapan yang pertama, cikgu buat operasi gabungan. Sebab apa? Sebab dia nak melibatkan set A, set B dengan set C. B bersatu dengan C. Bila B bersatu dengan C, kita akan dapatkan keseluruhan dekat dalam. Cikgu tak nampaklah. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Tak payahlah. Cikgu buat macam ni. Cikgu petakkan. Okey. Bila cikgu cakap, ni A, ni B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Sekarang ni, cikgu nak libatkan set A, set B, set C. Pertama sekali kita tengok apa yang dilorekkan. Kita akan nampak B bersatu dengan C. Bila B bersatu dengan C, maksudnya
kita kena lorekkan keseluruhan B dengan C. Ini B dia. Ini C dia. Ya, ini cara dia. Ini adalah dekat bahagian B bersatu dengan C. Yang kedua, kita kena tengok dekat sini. Bila A dekat belah luar, kita letak A selain daripada itu. Maksudnya kita buat A, kita letakkan sepadan untuk A, kita lorekkan dekat belah luar. Dan dekat sini kita nak cari dekat mana kedua-dua bahagian dilorekkan. Jadi bila kedua-dua bahagian dilorekkan, kita letak persilangan. Bila persilangan, kita nak lorekkan jawapan dia, kita kena cari dekat mana kedua-dua bahagian dilorekkan. Cikgu tak boleh lorekkan belah dalam ni dah. Cikgu tak boleh lorekkan belah dalam ni dah. Sebab apa? Sebab sini dia tak dilorekkan. Jadi, bahagian yang cikgu boleh melorekkan adalah dekat sini sahaja, dekat luar sahaja. Iaitu dekat bahagian C dengan B yang belah luar. Jadi, jawapan dia adalah B bersatu dengan C, bersilang dengan A. Selain daripada itu, ini cara dia. Ini cara cikgu menjawab, kamu kena tengok. Kena tengok macam mana cikgu jawab. Yang kelas sebelum ni, cikgu hanya ajak dasar. Cara menjawab, ini kelas dia. Okey, jelas ke? Cikgu nak tanya sikit. Jelas ke? Nak dengar sikit? Jelas. Okey, salin. Cikgu nak semua salin. Kalau tak sempat salin, ambil gambar. Okey, soalan untuk kamu semua. Kalau cikgu tulis jawapan dia A bersilang. A selain daripada itu. Betul tak kalau cikgu tulis macam ni sahaja jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau cikgu tulis A selain daripada itu. Betul tak? Alah. Alah. Salah. Salah. Tapi dia boleh jadi betul kalau dia tak mention hubungan antara sel A, B dengan C. Cikgu kena buat macam ni sebab apa? Sebab soalan tu minta ada A, ada B, ada C, ada C. Kalau soalan tu dia tak mention A, B, C, dia tak mention tentang hubungan A, B, C ni, kamu buat macam ni sahaja dah dikira betul. Sebab apa? Sebab ni kan A. Kita petakkan A. Lepas tu selain daripada itu, maksudnya kita kena lorekkan di luar bahagian A. Betul juga. Itu cara dia. Okey, habis. Habis. Tengok cara cikgu menjawab. Tengok cara cikgu menjawab. Nanti kalau kamu pening, kamu buka balik recording ni. Okey. Sekarang ni. Cuba buat B. Ini kamu kena faham. Ini soalan bahagian A tau. Ini soalan bahagian A. Kalau cikgu cakap bahagian A, markah dia sikit je. Okey, sekarang ni cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B. Soalan B ni lain. Okey, cikgu bagi masa. Cuba buat. Okey, 2 minit je cikgu bagi masa. Lepas tu masing-masing kena tengok macam mana cikgu buat. Okey, bagus. Dah ada yang menjawab.
Okey, bagus. Ada yang menjawab. Okey, siapa yang rasa dia tak boleh jawab soalan B ni? Cakap saya. Saya. Ada 2 orang je cikgu dengar. Yang lain tengah mencuba ke? Okey. Okey, kamu kena hati-hati cara nak jawab soalan-soalan ni, cara nak jawab soalan-soalan ni nanti kamu tengok balik recording Okey, ni adalah macam mana nanti kamu nak jawab SPM nanti. Kita belajar kalau kamu tengok form 4, cuba fahamkan cara menjawab 2, 3 bab, 4 bab, 5 bab pun dah okey dah. Okey, B. Diberi bahawa set K adalah faktor bagi 16. Kalau kamu tak tahu macam mana nak cari nombor faktor bagi 16, kamu takkan dapat jawab soalan ni. Macam mana nak cari faktor bagi 16? Guna teknik cikgu ajar. Bahagi 16 1 sampai 10. Macam mana tu cikgu? Okey, tengok kat sini. Mula-mula kamu ambil 16. 16 bahagi dengan 1. 16 bahagi 1 dapat 16. 16 bahagi dengan 2. 16 bahagi 2 dapat 8. 16 bahagi dengan 3. Tekan kalkulator, 16 bahagi 3 dapat berapa? Cepat. 16 bahagi 3 dapat berapa? 5.3. 5.33. Jadi dia perpuluhan. Jadi kita tak nak. 16 bahagi dengan 4 dapat berapa? 4. 16 bahagi dengan 5 dapat berapa? 3.2. Okey, jadi dia perpuluhan. Kita tak nak dia perpuluhan. 16 bahagi dengan 6 dapat berapa? 2.7. Dia point. Cikgu tak nak point. 16 bahagi dengan 7 dapat berapa? 2.2. Okey, dia perpuluhan. Jadi cikgu tak nak 16 bahagi dengan 8 dapat berapa? 2. 16 bahagi dengan 8 kita dapat 2. 16 bahagi dengan 9 dapat berapa? 1.3. Perpuluhan. Kita tak nak 16 bahagi dengan 10 dapat berapa? Perpuluhan. Jadi cikgu tak nak. Cikgu, apa ni? Tak nampak pun faktor bagi 16. Untuk yang pertama, kita ambil nombor 1 dengan 16. Jadi set K yang pertama adalah 1 dengan 16. Untuk yang kedua, kita ambil 2 dengan 8. Ini 2, ini 8. Untuk yang ketiga, kita ambil 4. Kalau kita dah ambil 4, tak perlu nak tulis 2 kali. 4. Kita tak nak yang perpuluhan. Last kali cikgu ada 8 dengan 2 nak ambil tak? 8 kamu dah tulis, 2 kamu dah tulis. Tutup kurungan. Jadi kalau kamu tak selesa lah macam mana susunan tu, susunlah. Jadi set K dia punya jawapan susun 1 daripada kecil ke besar. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 8, 16. 8, 16. Ini adalah faktor bagi 16. Jadi cara nak mencari faktor, ambil je nombor tu bahagi sampai 10. Kalau perpuluhan, kamu boleh terus potong. Macam mana? Kamu boleh terus pangkahkan. Terus pangkah. Yang tak perpuluhan, ambil nombor kedua dengan ketiga. Yang cikgu bulatkan tu. 2, 3. 2, 3. Kenapa? Jangan ulang nombor sama. 4, ambil 4 satu sahaja. 8 dengan 2 tak ambil kenapa? Sebab dah ditulis 8 dengan 2. Faham ke macam mana cari faktor? Faham. Cikgu, faktor bukan ambil bahagi, cikgu. Apa? Tak dengar? Faktor bukan ambil hasil bahagi je ke? Tak. Kita kena ambil juga nombor berapa kita bahagi.
Kita kena ambil juga. Kalau 1 dekat sini, kita kena ambil juga 1 dekat sini. Kalau 2 kat sini, kita kena ambil juga 2 kat sini. Kita tak boleh ambil 8 saja. Tu cara dia. Boleh faham ke? Ammar ke Amir? Amar cikgu. Ammar. Macam tu cara dia. Boleh jelas ke Ammar? Boleh cikgu. Okey. Okey, L. L. Kita tengok pula L. L ni adalah gandaan bagi 2. Okey, kita tengok set L. Gandaan bagi 2. Sekarang ni dia bercakap tentang 2 hingga 16. Kalau kamu pening, kamu tulis dulu. Kamu tulis dulu 2 sampai 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tutup kurungan. Kenapa cikgu tulis ni? Sebab ni. Dia punya syarat. Sekarang gandaan bagi 2. Gandaan bagi 2 dalam set L. Apa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jadi set L jawapannya adalah 2, 4. Yang cikgu bulatkan 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Tutup kurungan. Itu adalah set L. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang ni kita buat pula set M. Bila cikgu bercakap tentang set M, gandaan 4. Dia bermula dengan nombor 4. 4 sampai 16. Tak apa cikgu buat M. Cikgu buat juga. Okey, 4. Cikgu tulis sampai 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lepas tu 14, 15, 16. Tutup kurungan. Sekarang dia kata apa? Gandaan 4. Gandaan ni maksudnya darab. Darab. 4 gandaan. 4, 8, 12, 16. 4 darab 1, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. Jadi kita tulis. Kita tulis 4, 8, 12 dan 16. Okey, semua macam mana cikgu senaraikan unsur bagi setiap set. Jelas ke? Cikgu nak tanya sikit. Jelas ke? Jelas. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu nak dengar sikit. Okey, tak ada. Okey, jadi tengok kepada soalan ni. Tengok kepada soalan tu. Sekarang ni dia bercakap tentang set semesta. K bersatu dengan L bersatu dengan M. Kita dah senaraikan set K. Kita dah senaraikan set L. Kita dah senaraikan set M. Ni soalan ni. Cikgu tak nampak pula ni. Ni pula dah. Kejap Mana tak apa, cikgu tulis je. Okey, cikgu tulis K bersilang dengan L bersilang dengan M. Kalau cikgu tulis K bersilang dengan L bersilang dengan M. Ini soalan dia. Ini adalah soalan dia. K bersilang dengan L bersilang dengan M. Jadi kalau bersilang kita kena buat apa? Kita kena cari unsur yang kita kena cari unsur yang sama ke lain? Ayo. Sama. Ya, yang sama. Jadi kita carilah unsur yang sama. Okey, dekat sini dekat K ada 4. Dekat L pun ada 4. Dekat M pun ada 4. Jadi kita boleh tulislah 4. Dekat K ada 8. Dekat L ada 8. Dekat M pun ada 8. Kita tulislah 8. Okey. Akhir sekali dekat K ada 16. Dekat L ada 16. Dekat M ada 16. Kita tulislah 16. Inilah jawapan dia. Kamu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Boleh screenshot. Boleh screenshot macam mana cikgu selesaikan. Nanti kamu buat pembetulan bagi yang tak nampak. Okey, cikgu nak tanya sikit. Jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni?
Jelas. Okey, yang lain mana? Cikgu tak dengar suara, baru 2 orang. Jelas ke? Jelas. 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 Okey, kalau ada soalan tanya terus, jangan diam. Okey. Okey, jadi soalan-soalan macam ni kamu kena biasakan lah. Ni soalan-soalan bentuk SPM ni kena biasakan. Okey, habis. Sekarang ni. Sekarang ni. Kamu tengok pula soalan yang seterusnya. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 4. Masing-masing cuba buat soalan nombor 4. Bazil ni kan soalan yang macam Bazil bagi tahu tu kan? Cikgu. Okey, cuba buat. Masing-masing cuba buat. Sekarang ni cikgu boleh je tunjukkan cara nak selesaikan. Tapi kalau kamu tak cuba buat, kamu tak akan nampak. Cikgu, N tu bilangan unsur kan? N tu adalah bilangan unsur, betul. Okey, cikgu bagi masa 2 minit sahaja. Cubalah, cuba. Bukan cikgu nak laju-laju tapi masa cikgu terhad. Clarin, dapat tak tu cara nak buat? Tidak. Cubalah Clarin. Clarin ni. Michelle dapat tak Michelle? Tak dapat je. Tak dapat. Okey, 1 minit lagi. Okey, siapa yang tak dapat cakap tak kuat-kuat. Cikgu nak dengar sikit berapa orang tak dapat. Semua dah dapat? Okey. Okey, masa menjawab sudah tamat. Cikgu tunjuk dekat depan macam mana nak buat. Okey. Boleh ke ni cikgu tunjuk ni? Adakah yang dia tengah buat lagi? Cikgu nak dengar sikit. Berapa orang yang tak ada idea? Kalau siapa rasa yang tak ada idea, cakap tak ada. Tak ada. Kalau ada idea, cikgu nak dengar je berapa orang. Okey, berapa orang tak ada idea? Tak ada. Tak ada. Sikit je. Ada juga ada idea. Okey, dah masing-masing boleh tengok kat depan macam mana cara nak buat. Macam mana cara nak buat. Okey, yang pertama. Baguslah siapa Amir. Bagus. Ini adalah student cikgu. Tak adalah gurau je. Baguslah. Betul, bagus Amir. Okey. Kamu takkan jumpa soalan macam ni kalau kamu tak buat latihan. Itu je cikgu mampu cakap. Okey. Yang pertama adalah N sama dengan dia punya set semester. Set semester ni apa? Cikgu nak tanya sikit. Set semester ni apa? Set semester adalah semua unsur yang ada dalam set A, yang ada dalam set B, yang ada dalam set C. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, sekarang kita pergi kepada bulatan A. Kita pergi kepada bulatan A. Bulatan A, set yang ada dalam A adalah X. Dia ada X. Dan dia ada 12. Tambah 12. Sekarang kita pergi pula kepada bulatan C. Kita pergi pula kepada bulatan C. Set C ada 6 tambah dengan X tolak 5. Akhir sekali, kenapa cikgu tak pergi ke sini? Sebab dekat sini di tengah-tengah. Cikgu nak kamu nampak yang kamu tak boleh gabungkan dua-dua ni. Jadi dekat B, dia ada X. Sekarang, keluarkan persamaan dia. Dekat A ada X tambah 12.
dekat B ada X, dekat C ada 6 tambah X tolak 5 sama dengan dia punya jumlah set 40. Jelas tak macam mana cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Sekarang kita selesaikan persamaan linear. Yang X1, X1, X1. Apa maksud 1? 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3X. Sekarang nombor 12 tambah 6 tolak 5. 12 tambah 6 tolak 5. Jadi kita akan dapat dia tambah 13 sama dengan 40. Kamu kena ingat, kalau kamu nak tambahkan, kamu jangan tinggalkan dia punya nilai positif dengan negatif ni. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Jelas. Okey. Positif pindah ke sebelah jadi apa? Negatif. Negatif 13. 40 bila ditolakkan dengan 13, kita akan dapat 27. 3X. 3 huruf dengan nombor di dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Darab. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 27 bahagi 3. 27 bahagi 3 dapat berapa? 9. 9. Inilah jawapan dia. Sekarang ni cikgu nak semua salin apa yang cikgu tulis. Bazil Dah, faham cikgu. dah macam mana cara nak buat? Dah faham. Okey. Terima kasih. Okey, Cikgu. sama-sama. Ya. Saya tak faham. Siapa tu nama? Cikgu tak nampak. Nisa. Nisa. Okey. Tengok kat sini. Cikgu terangkan balik daripada awal. Bagus. Tak faham cakap tak faham. Senang. Cikgu tunjuk apa yang cikgu nak terangkan. Yang pertama, Nisa boleh tengok kat sini. Nisa, N ni maksudnya bilangan. Semesta ni maksudnya unsur dalam A, unsur dalam B, unsur dalam C. Keseluruhan unsur kita panggil semesta. Bilangan semesta adalah 40. Boleh faham ke kat sini Nisa? Boleh. Maksudnya Nisa kena totalkan yang A bahagian cikgu bulatkan warna hitam, bahagian yang cikgu buat warna biru dengan bahagian cikgu buat warna C. Yang warna hitam untuk C. Cikgu kena totalkan, samakan dengan 40. Okey, A ni sebab apa? Sebab semuanya bila ditambahkan akan dapat 40. Tu maksud ni. Yang A ni cikgu tak boleh tulis X saja. Sebab 12 pun termasuk dalam A. Jadi cikgu kena tulis X tambah 12. Kat situ jelas ke Nisa? Jelas. Untuk B nanti dulu. B nanti dulu. Sekarang cikgu pergi kepada C. Untuk C, 6. Ni 6. Tambah dengan 6 ni, Nisa, dia bahagian ni sahaja tau. Bahagian ni sahaja. Yang X tolak dengan 5, dia dekat sini. Sebab tu kita tambahkan. Boleh faham ke Nisa? Bolehlah. Bolehlah. Ni kan C. Ni bulatan C. Nisa kena X tolak 5 ni dia dalam satu nombor tau. Dia satu nombor. Kena ambil X tolak 5 tu. Ni 6. Ni 6. Kita kena ambil dia. Kalau kat sini kita ambil X. Kat sini pun kita ambil 12. Sama juga dengan C. Kita kena includekan sekali X tolak 5 tu dalam satu ungkapan. Boleh faham ke Nisa? Cikgu, Ya. kenapa Okey. yang B dia tak boleh masukkan 12 dengan 6 sekali? Kenapa kita tak boleh masukkan 12 dengan 6? Kalau cikgu masukkan 12 dengan 6, maksudnya cikgu tulis, cikgu salin unsur 12 dengan 6 dua kali. Kan cikgu cakap jangan salin unsur yang sama. Sebab tu cikgu buat B ni yang terakhir. Boleh faham ke Alisha? Okey, boleh. Okey, bila kita Nisa, bila kita dapat A, B dengan C, kita kena totalkan dengan 40. Ini adalah persamaan linear. Bulan yang pertama cikgu ajar. Selesaikan, kita akan dapat X sama dengan 9.
Okey. dapat 13 tu macam mana? Yang dapat 13 Yang ni. dapat 13. Ni. 12. Okey. 12 tambah dengan 6 tolak dengan 5. Tekan kalkulator, kita akan dapat 13. Nombor dengan nombor boleh ditambahkan. Huruf dengan huruf ditambahkan dapat yang ni. Jelas ke? Jelas. Baik cikgu. Okey. Okey, sekarang cikgu buka soalan. Siapa yang nak tanya soalan, terus sahaja tanya. Jangan diam. Okey, sekarang cikgu bagi masa kamu semua untuk menjawab soalan B pula. Cuba jawab soalan B. Cikgu bagi masa. Cepat buat soalan B. B tu gabungan Cikgu, Ya? X tu kita kena gantikan dengan 9 ke? Betul. Okey. Okey. Okay, cepat. Siapa yang ada idea ni? Cikgu nak tengok siapa yang ada idea ni. Clarin, takkan tak ada idea lagi? Cikgu, sudah saya hantar cikgu. Ya ke? Cikgu tengok Okey. Cikgu ni dia suruh lorek kan cikgu? Baguslah, Clarin. Bukan. Dia tak suruh lorek tu. Bila dia cakap N, kita kena bagi jawapan dalam keadaan digit. Cikgu, Maksudnya? Maksudnya bagi tahu berapa jawapan dia. Ya? Gabung semua. kalau B ada X, lepas tu A ada X, tak maknanya dia 9 lah dua-dua. Tak, dia tak salah ke kalau unsur dia sama dua-dua? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Dia salah. Cikgu tunjuk kat depan. Ada 2 orang yang sahaja yang dapat jawab. Lama. Clarin betul. Okey. Masing-masing boleh tengok kat sini. Okey. Asas dia sama sahaja macam cikgu ajar yang sebelum ni. Masing-masing boleh tengok kat depan. Tak ada yang berubah. Semua sama sahaja. Okey, tengok betul-betul. Macam inilah soalan matematik dalam SPM. Sebab tu nanti kamu buat jawab awal supaya tak terkejut nanti. Okey, ni soalan dia B tu. Cikgu buat dulu. Ni cikgu salin ni. A bersatu dengan B bersilang dengan C. Selain daripada itu. Okey, yang pertama adalah ini adalah tentang operasi gabungan. Ini adalah tentang operasi gabungan. Kamu senaraikan 2 bahagian macam biasa. Kamu kalau ada 3 unsur, senang cerita. Kalau ada 2 operasi, kamu kena senaraikan satu-satu. Jangan gelojoh terus buat. Maksudnya ni A dengan B. Kamu buat dulu A bersatu dengan B. Lorekkan A bersatu dengan B. Ni A, ini B. Ini jawapan A bersatu dengan B. Sampai sini jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Sekarang ni cikgu buat pula C.
Ni C. Maksudnya cikgu lorekkan yang dalam C. Kemudian kita tengok operasi dia. Ni operasi dia. Operasi dia adalah bersilang. Bila dia bersilang, wahai pelajar-pelajarku sekalian. Bila bersilang, maksudnya lorekkan di bahagian yang sama. Kalau kamu nampak dekat bahagian ni, ada satu bahagian yang sama. Iaitu 6. Ini adalah jawapan apabila A bersatu dengan B bersilang dengan C. Boleh faham ke? Boleh. Ha. Boleh. Sekarang ni, bagus kalau boleh. Bagus. Dia mention tentang simbol pelengkap. Bila simbol pelengkap, benda yang kamu kena ambil kira dalam sempadan ke luar sempadan? Cikgu nak tanya Luar sikit. sempadan. Jadi kita Luar tengok kat X sempadan. tolak 5 tu je kan? Tak, maksudnya dekat sini pun terlibat. Ni terlibat, ni terlibat, ni terlibat, ni terlibat. Yang tak terlibat 6 sahaja. Jadi kamu kena senaraikan X tambah dengan 12 tambah dengan X tambah dengan X tolak 5. Tadi kita dapat X tu adalah 9. Bila kita dapat X tu adalah 9, kita masukkan 9 ke dalam X. 9 tambah 12. Ini cikgu masukkan. Cikgu masukkan. 9 tambah 9 tolak dengan 5. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 34. Negatif 4. 34. 30. Ya, 34. Okey, tengok ni. Bila dia mention ni untuk Bazil. Sebab Bazil tanya tadi kan. Kalau dia mention N dekat depan, Bazil kena bagi tahu dalam digit 34. Kalau dia tak mention apa N tu, Bazil kena letakkan dia punya unsur. N dekat depan maksudnya bilangan unsur. Okey, kalau kurang jelas, cikgu tunjuk satu contoh. Okey, cikgu buat set A. Dalam set A ada A, B, C. Untuk A, kalau dia suruh senaraikan unsur, kita buat A, B, C. Tapi kalau kita mention N, lepas tu A, kita kira 1, 2, 3. Ini maksud cikgu dalam digit jawapan dia. Digit jawapan dia. Ini adalah menjawab kepada soalan B. Boleh faham ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Saya kurang Cikgu. cikgu. Ada soalan ke tu? Nak Orang Cikgu. cakap kurang, cikgu boleh. Ya, siapa tu? Saya Nisa. Tak dengar tak dengar. Nisa Okey. Okey, cikgu ulang lagi sekali Nisa minta ulang ke? Tak, saya nak ni. Kalau cara pengiraan tu kan, kita buat cara lain boleh. Macam mana cara lain tu? Macam dia tadi bagi bilangan set semester 40. Yang tinggal sekarang 6. Jadi 40 tolak 6 kan dapat jawapan sama kan 34. Boleh ke? Oh, boleh. Tak ada masalah. Untuk B tu betul je kalau buat macam tu. Terima kasih cikgu. Okey. Kenapa cikgu tunjuk ni satu-satu? Supaya kamu nampak dekat mana kena dilorekkan. Bila kamu dah nampak dekat mana cikgu lorekkan, maksudnya kat situlah operasi yang terlibat. Okey, bagus. Okey. Nanti kamu kalau macam kurang jelas, kamu ulang balik kelas kita pada malam ni. Kita baru pergi kepada soalan 4. Okey. Sekarang ni, cuba buat soalan 5. Cuba. SPM tahun depan dah ni.
Setakat ni boleh faham kan yang cikgu tunjuk beberapa soalan tadi? Okey, kalau tak faham bertanya je. Oh, baguslah Clarin. Clarin yang tak. Okay, 1 minit sahaja lagi. Clarin buat sorang-sorang ke buat dengan orang lain tu? 1 orang. Mana cikgu nak pergi kepada soalan bahagian B Okey, bagus. Okey, 1 minit sahaja lagi. Cikgu akan tunjuk kat depan. Ya, cikgu akan tunjuk kat depan. Cuba buat, cuba buat. Kalau tak dapat juga tengok cikgu buat. Lepas tu salin. Zarif, dapat tak buat soalan ni Zarif? Payah sikit. Ha? Payah sikit? Okey Zarif, jom buat dengan cikgu Zarif. Okey Zarif. Apa unsur dalam X? Apa unsur di dalam X tu Zarif? Ha? Dia kata apa huruf dalam X ni? Ni. Bila dia kata X ni unsur dia apa? Huruf dalam perkataan cemerlang. Maksudnya kita tulislah cemerlang. Inilah unsur dalam X. Okey ke Zarif? Oh, okey. Macam tu juga dengan Y. Excellent. Kita cakap X. Kita tulis C. X. C. E. L. L. E. N. T. Kamu kena faham. Kalau kamu dapat soalan macam ni bila dalam SPM, ini adalah markah bonus. Dia saja je bagi kamu. Okey. 4 markah. Senaraikan apabila X bersilang dengan Y. Bila X bersilang dengan Y, kita kena potong huruf yang sama. Kita kena potong huruf yang sama. Apa maksud cikgu huruf yang sama? Yang ada dekat X dan ada dekat set Y. Contoh, E. Bila kita dah potong E, kita tulislah E dekat sini. Okey. Sekarang ni, cikgu dah ada bagi tahu tadi. Bila ada pengulangan unsur. Maksudnya, kamu tak perlu nak salin lagi. Itu cara dia. Okey, pengulangan unsur. Tak boleh unsur yang sama berulang banyak kali. Okey, kemudian kita dah dapat E dekat sini. Lepas tu M. M tak ada dekat set Y. R. R tak ada dekat set Y. L. Kita ada L dekat sini. Kemudian N. Kita ada N dekat sini.
Jadi bila kita ada set yang cikgu tunjuk di hadapan. Bila kita ada set yang cikgu tunjuk di hadapan. Unsur E, unsur L, unsur N. Ada tak yang cikgu tertinggal? Cikgu nak dengar suara sikit. Tak ada. Ada? Ada ke tak ada? Tak dengar. Huruf apa yang cikgu tertinggal? Huruf C. C. Ya, C. Jadi cikgu tinggal. Okey. Jadi bila kita tertinggal, kalau kita tulis E, L, N sahaja, salah. Jadi dekat situ kita ada C. Inilah jawapan dia. Sekarang kalau dimension N, X bersilang dengan Y, kita kira 1, 2, 3, 4. Dekat sini jawapan dia adalah 4. Ini soalan punya jawapan. A punya jawapan. Cikgu harap jelaslah. Okey. Cikgu akan terus buat soalan B. Masa kita setengah jam je lagi. Cikgu akan terus buat soalan B. Cikgu dah senaraikan Y. Cikgu dah senaraikan Y. Kamu kena ingat pengulangan. Jangan ada pengulangan. Ini dah ada E. Jadi kita potong E yang lain. Ini dah ada C. Ini dah ada L. Kita potong yang lain. Jadi dekat sini untuk yang Y. Untuk yang Y. Kamu kena ingat. Dia takkan ada pengulangan unsur. Jadi jawapan untuk B, set Y dia adalah EXC, EXC, LNT, LNT. Ini jawapan untuk Y. NY. Apa jawapan NY? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jawapan dia. Okey. Berdasarkan soalan nombor 5 ni, cikgu nak soal kamu semua. Boleh faham ke cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, ada soalan tak nak tanya dekat soalan ni? Okey, tak ada. Bazil jelas ke cara cikgu jawab soalan ni? A dengan B? Okey, cikgu. Cuma saya tak tahu hari ni apa jadi. Tak. Dia jangan berulang je. Unsur tu jangan berulang. Contoh kat Y ni. Fokus untuk soalan ni adalah jangan ada pengulangan unsur. Apa maksud cikgu jangan ada pengulangan unsur? Okey, kita tengok X. Kalau dah ada E, kalau dah ada E dekat sini, jangan kamu salin E tu lagi sekali. Sebab tu untuk Y, E ni kenapa tak boleh disalin? Sebab dah ada yang ni. Untuk S dengan C, kita boleh salin sebab dia tak ada ulangan. Untuk yang L, ini dah ada L, ini ada L lagi sekali. Jadi kita potong L yang ini. Jadi ini sahaja unsur yang ada di dalam Y. Itu yang dimaksudkan oleh cikgu untuk soalan ni. Jadi dia tak akan ulang unsur yang sama. Jelas ke? Cikgu nak tanya sikit masing-masing. Jelas. Okey. Berilisa dengar ke tu? Okey. Sekarang ni kita teruskan menjawab soalan nombor 6. Kita teruskan menjawab soalan nombor 6. Okey. Cuba jawab soalan nombor 6. Zarif okey ke Zarif? Zarif okey ke Zarif? Jawab soalan-soalan ni kat depan.
Entah you. Entahlah. Kena buat latihan lagi. Boleh. Ni bagus ni. Amir bagus. Emira macam mana Emira? Emira okey ke Emira? Tengah buat. Nisa macam mana Nisa? Saya pening. Okey, yang pertama sekali jangan risau. Jangan risau. Cikgu akan tunjuk juga soalan dekat depan apa jawapan dia semua. Tapi kamu kena selalu buat latihan. Ini hari ni adalah pendedahan untuk soalan-soalan set skema SPM. Nanti baik kamu pening sekarang daripada kamu pening bila soalan kertas SPM tu depan kamu. Okey, nanti kamu ulang-ulang balik tengok soalan ni. Tengok video cikgu buat ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 6. Okey, kalau cikgu ajar secara topikal, senang. Cikgu just highlight kepada apa yang topik tu cuba sampaikan. Tapi bila dalam soalan SPM, dia boleh pusing. Okey. Boleh ke cikgu teruskan kepada soalan nombor 6? Boleh ke cikgu jawab? Kejap. Tengah buat. Okey. Tengah buat Cikgu bagi 1 minit lagi tau. Okey. Sebab cikgu tak cukup masa. Okey, habis sudah masa. Okey, sekarang jujur dengan cikgu. Kalau kamu tak boleh buat, cakap tak. Cikgu nak dengar je betapa besarnya suara tak tu. Okey, boleh buat ke tak? Tak. Tak. Okey. Tak apa. Tengok kepada soalan 6. Terdapat 200 pembeli dalam sebuah kedai barangan sukan. 200 ni apa? 200 orang pembeli. Maksudnya 200 ni adalah set semester dia. Total pembeli dalam kedai tu adalah 200 orang. Sampai situ jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey. Kemudian, yang beli raket badminton. Beli raket badminton. Cikgu buat A lah. A ni apa? Raket. Yang beli raket. Yang beli raket adalah sebanyak 72 orang. Manakala 72 orang daripada 200 orang, 72 orang beli raket. Kemudian soalan B, set B, dia beli kasut. Yang beli kasut dekat sini adalah 156 orang. Sekarang kalau cikgu tambahkan 72 tambah 156. 72 tambah 156 dapat berapa? Bagi tahu cikgu. Dapat berapa? Ah, 72 tambah 156 tekan kalkulator dapat berapa? Cepat tolong cikgu. Cikgu tarik. Berapa? 228. 228. Saja cikgu suruh. Sebab cikgu nak kamu nampak. Kalau 228, maksudnya benda ni dah terlebih daripada set semester. Set semester dia hanya 200 orang. Maksudnya ada pembeli yang beli raket dengan kasut. Ada pembeli yang beli raket, dalam masa yang sama dia beli kasut juga. Jadi macam mana kita nak tahu berapakah orang yang beli raket dan kasut? Jadi cara dia dekat sini adalah kita nak mencari persilangan. Kita nak mencari dia punya persilangan. Okey. Tengok kat sini.
Okey, yang pertama adalah kita buat bulatan A. Ni bulatan A. Yang kedua kita buat bulatan B. Okey. Bila kita dah buat dua bulatan dekat sini, bila kita dah buat dua bulatan dekat sini, kita kena ingat berapa orang dah beli kasut, berapa orang dah beli raket. Kalau dekat bulatan A ni, satu bulatan ni 72. Kalau dekat bulatan B, satu bulatan ni 156. Okey. Jadi sekarang ni yang kamu kena cari adalah berapakah orang yang membeli kasut dan raket. Kita kena cari idea macam mana nak dapatkan. Macam mana nak dapatkan dekat tengah-tengah ni. Bila kamu dah dapat dekat tengah-tengah ni, kira terus settle. Okey, sampai sini penerangan cikgu jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Cikgu nak tanya ni. Okey. Sekarang ni, daripada 72, daripada 72 ni ada seorang dapat. Bagus. Daripada 72, kita cakap yang tengah ni X. Kita letak X dekat tengah ni. Seterusnya, daripada 72 orang ni, kita kena tolak dengan X. Dan dekat B pula, daripada 156, kita kena tolak juga dengan X. Sebab apa? X yang pertama adalah dia merangkumi yang warna merah tu sahaja. X yang nombor 2, dia merangkumi dekat yang bahagian B tu sahaja. Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey. Barulah kita totalkan. Untuk yang warna merah yang pertama dekat sini, 72 tolak dengan X. Tambah yang warna biru, iaitu X. Tambah 156 tolak dengan X. Sama dengan jumlah orang yang masuk ke kedai, 200 orang. Selesaikan untuk dapat dia punya X. X tambah dengan X tambah dengan X. Ni satu. Ni negatif 1 tambah X tolak X. Jadi dekat sini tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 1X. Ni kamu kalau kamu pening pakai tekan kalkulator. Ni negatif 1. Ni tambah 1. Ini tolak 1. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 1X. Yang nombor 72 tambah 156. Kita dah kira kat sini. Dapat 228. Sama dengan 200. 228 pindah ke sebelah 200. Positif pindah ke sebelah jadi negatif. Negatif 228. Kat sini kita akan dapat negatif 1X. 200 tolak 228. Kita akan dapat negatif 28. Negatif 1 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 28 bahagi dengan negatif 1. Jadi X kita dapat 28. Sekarang gambar dia adalah, ini gambar rajah set dia. Ini adalah A, iaitu yang beli raket. Ini adalah B, iaitu yang beli kasut. Yang tengah ni adalah 28. Jadi 72 tolak dengan 28. 72 tolak 28, kita akan dapat 44. Ini adalah bahagian beli raket. Untuk B, 156. Tolak dengan X yang kita dapat tadi. Kita akan dapat 128. Ini adalah untuk yang beli kasut. Inilah jawapan untuk soalan A dan B. Kenapa cikgu cakap B? Sebab B tu dia menjawab kepada berapa orang yang membeli kedua-duanya. Iaitu B ni jawapan dia 28 orang yang beli raket dan juga
kasut pada waktu yang sama. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, sekarang cikgu bagi masa untuk kamu salin. Kalau tak faham, cakap kat mana yang tak faham. Cikgu, Ya. kalau ya kan, Hmm. dia tambah 72, pembeli membeli raket badminton sahaja. Kalau 72 orang yang beli badminton tu sahaja. Kalau macam tu, ni saya buat macam ni. Ni petak. Ini untuk badminton. Ni terus letak 72. Ini X. Ini 156. Tolak X. Silap. 72 orang tu beli ni sahaja. 72 tu dengan 156. Sahaja, ada sahaja. Okey, tak boleh kalau sahaja. Sebab kalau cikgu buat sahaja tu, maksudnya bila cikgu totalkan, kalau sahaja 72 orang beli raket sahaja, 156 ni maksudnya dia beli kasut sahaja jugalah. Faham ke? Faham. Kalau macam tu, kalau set A dah 72 orang, set B 156 orang, jadi jumlah pelanggan dalam kedai kita adalah 228. Macam mana 228 orang? Padahal bila dalam soalan ni dia cakap maksimum yang ada dalam kedai tu 200 orang. Faham ke Nisa? Maksudnya ada kesilapan kat situ. Faham. Kalau ada soalan yang dia ada kata sahaja je, boleh tak cikgu buat? Kalau macam soalan yang sahaja, maksudnya beli kasut sahaja. Okey, boleh. Maksudnya 72 orang beli kasut. Sekarang ni kita abaikan 200 orang tu. Nisa buat macam ni. Ini X, ini 156 ni kena tolak dengan X. 156 ni kena tolak dengan X. Sebab apa? Sebab dia dah merangkumi kepada dalam X. Ni adalah X. Jadi kita kena tolak dengan X. Tapi dekat sini kita letak dia 72. Boleh faham ke Nisa? Boleh. Bagus. Okey. Ada soalan lain ke? Cikgu okey je ni kalau siapa-siapa nak tanya. Okey. Kalau tak ada, kita pergi menjawab kepada soalan nombor 7. Okey, masing-masing cuba jawab soalan nombor 7. Jawab A dulu. Jawab A dulu. Cikgu dah ajar ni cara nak jawab A tu. Habis ya? Zarif, susah ke malam ni? Susah. Zarif kena buat latihan lagi tau. Dah nampak sikit tak yang cikgu ajar ni satu-satu ni tadi? Nampak. Clarin macam mana Clarin? Clarin jelas ke Clarin? Jelas cikgu. Okey. Ada lagi satu, Berlisa. Cikgu tak dengar lagi suara Berlisa. Berlisa ada kat sana ke? Tak ada. Farhan Ramadan. Farhan Ramadan. Macam mana? Boleh faham ke Farhan? Bolehlah sikit-sikit. Bolehlah sikit-sikit. Okey. Kamu semua dalam kelas ni memang perlu lagi kepada latihan. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi untuk soalan A.
Belajar macam mana nak menterjemah soalan. Menterjemah soalan. P ni batang kali. Okey, cikgu mula menjawab sekarang. Cikgu jawab sekarang. Okey. Q tu adalah serendah. Siapa yang tengah menjawab boleh je terus jawab. Okey, R tu adalah Sungai Choh. R ni adalah Sungai Choh. Okey, sekarang ni. Untuk soalan pertama kita adalah dia suruh kita cari N. Maksudnya dekat sini berapakah nilai N? Berapakah nilai N? N tu dekat mana sekarang ni? N ni dekat serendah. N ni berada pada serendah. Jadi dekat situ kita dah kena faham. Yang kita kena check serendah tu masuk dalam persamaan kita. Okey. Diberi total. Total bilangan iaitu bila P tambah dengan Q tambah dengan R. Total bilangan peserta semua adalah 60. Cikgu buat macam ni. Nanti kamu pening. Okey, ni set semester lah ni. Set semester cikgu biasalah tu. Okey, bilangan peserta serendah adalah 6 orang lebih daripada peserta batang kali. Sekarang ni, kita tengok kepada serendah. Kita tengok kepada serendah. Dan kita kena comparekan dengan batang kali. Bila dia mention tentang dekat serendah lebih 6 orang daripada batang kali, kita tulis serendah peserta di serendah tambah dengan 6 sama dengan peserta di batang kali. Ini cara dia. Tengok macam mana cikgu selesaikan. Peserta dekat serendah, cikgu bulatkan dekat yang warna hitam. 8 tambah 20 tambah 12. 8 tambah 20 tambah 12. Tambah N tambah 6. Sama dengan batang kali. Cikgu bulatkan dekat yang warna biru. 7 tambah 4. 7 tambah dengan 4 tambah dengan 8 tambah dengan 20. Selesaikan. Selesaikan. 8 tambah 20. Cikgu tekan kalkulator. 8 tambah 20 tambah 12 tambah 6. Dekat sini kita dapat 46 tambah N. Okey, warna biru pula. 7 tambah 4 tambah 8 tambah 20. Dekat sini kita dapat 39. 46. 46. Bila dipindahkan ke sebelah. Bila 46 dipindahkan ke sebelah, dia akan jadi negatif 39 tolak 46. Dekat sini, N kita adalah negatif 7. Okey, sekarang ni, cikgu nak masing-masing, tengok dekat jalan kerja yang cikgu bagi. Tengok dekat jalan kerja yang cikgu bagi. Dekat mana yang cikgu silap? Jawapan dia takkan negatif. Cikgu. Ya. Ya, bahagian serendah tambah 6 tu bukan batang kali. Serendah tu ke yang lebih 6 daripada batang kali? Apa tak dengar? Bukan serendah tu ke yang lebih 6 daripada batang kali? Serendah tu ke yang lebih 6 daripada batang kali? Okey, pandai. Okey, betul lah tu Bazil. Sorry. Serendah tu yang lebih 6 daripada batang kali. Cikgu tersilap kat situ. Okey. Jadi, cikgu tersilap dekat sini tadi. Cikgu tersilap keluarkan persamaan. Cikgu minta maaf. Okey. Cikgu buat batang kali pula lebih 6. Okey, jadi masing-masing tambahkan balik daripada tadi. Okey, untuk serendah kamu dah tambahkan tadi. Kamu tengok, kamu akan dapat 40.
Kita tambahlah daripada awal. Ni 8 tambah 20. 8 tambah 20 tambah 12 tambah N. Okey, dekat batang kali 7 tambah 8 tambah 20 tambah dengan 4 tambah dengan 6. Totalkan semuanya. 8 tambah 20 tambah 12. Kita akan dapat 40 tambah N. 7 tambah 8 tambah 20. 7 tambah 8 tambah 20 tambah 4 tambah 6. Jadi dekat sini kita akan dapat 45. 45 tolak dengan 40. N kita dapat 5. Sama dengan 5. Ya, sorry cikgu tersilap. Tersilap terjemah. Okey. Inilah jawapan untuk nombor 1. Okey, jadi cikgu terangkan lagi sekali macam mana cara nak jawab. Cikgu tersilap ni je tadi. Cikgu tersilap letak tambah 6 je. Okey, yang pertama, dekat sini kita nak mencari nilai N. Apa yang cikgu buat yang pertama, kamu tengok kat depan, apa yang cikgu buat yang pertama adalah cikgu baca dulu soalan sampai habis. Cikgu baca dulu soalan sampai habis. Cikgu senaraikan P untuk batang kali, Q untuk serendah, R untuk Sungai Choh. Cikgu senaraikan dulu. Sekarang bila dia nak cari huruf N, bila dia nak cari huruf N, kamu tengok N tu dekat bahagian mana? Dekat serendah. Bila dekat di bahagian serendah, tengok. Kamu kena compare kan. Kamu kena compare kan. Dengan apa? Dengan apa yang soalan tu bagi? Batang kali. Maksudnya serendah perlu dibandingkan dengan batang kali. Kesilapan cikgu tadi dekat mana? Cikgu buat tambah 6 dekat serendah. Maksudnya bila cikgu buat tambah 6 dekat serendah, maksudnya batang kali itu yang lebih 6 orang. Okey. Bazil betulkan cikgu. Terima kasih Bazil. Maksudnya tambah 6 ni dekat batang kali. Bila cikgu dah keluarkan persamaannya ni, persamaannya ni, serendah sama dengan batang kali tambah 6. Apa yang cikgu nak buat? Masukkan nilai yang cikgu dapat daripada set tadi. Masukkan nilai yang cikgu buat daripada set tadi. Untuk serendah, cikgu bulatkan dulu tadi. Cikgu tak terus masukkan. Bulatkan untuk elak kekeliruan. Lepas tu cikgu 8 tambah 20 tambah 12 tambah N. Tengok 8, 20, 12 N. Sama juga dengan batang kali tadi. Cikgu bulatkan dulu. Cikgu bulatkan dulu. 7 tambah 8 tambah 4 tambah 20. 7 tambah 8 tambah 4 tambah 20. 6 ni ekstra. Kenapa? Sebab dia kata lebih 6 orang. Selesaikan, kita akan dapat N sama dengan 5. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Jelas. Okey. Kalau jelas, menggunakan info yang cikgu bagi dekat depan, sekarang cuba cari nilai M. Cuba cari nilai M. Okay, cikgu tunggu jawapan masing-masing. Cuba cari dekat M. Nilai M. Cari nilai M macam mana cikgu cari nilai N. Okay, Zarif, agak-agak dapat tak cara nak cari nilai M? Dapat tak cara nak cari nilai M tu?
Jumpa tak cara nak cari nilai M tu, Zarif? Dah. Clarin, rasa-rasa berapa nilai M tu, Cik Clarin? 4. Ya, betul. M tu 4. Okay, siapa yang dah dapat 4, jangan ragu-ragu, send je jawapan dekat cikgu. Okey. Zarif dapat Zarif 4. Tak. Tak, okey. Okey, macam mana nak dapat 4? Okey, tengok ni. Cikgu padam balik semua. Tak payahlah, cikgu buat kat sebelah. Kan cikgu cakap total semua adalah 60. Total semua adalah 60. 60 ni tolak je dengan nombor-nombor lain, terus dapat M. Okey. Sekarang total semua adalah 60. Tolak dengan 7, tolak dengan 8, tolak dengan 4, tolak dengan 20, tolak dengan 12. 7, 8, 4, 20, 12. N tadi kita dah jumpa, iaitu N kita adalah 5. Bila N kita adalah 5, tolak sekali dengan 5. Sekarang cuba Zarif tolakkan. Zarif dapat berapa? Dapat berapa Zarif? Dapat 4. Jadi baki dia ni adalah 4. Ini adalah 4. Maksudnya bila kita dah ada jumlah set dia, jumlah bilangan dia 60 orang. 60 tolak dengan bahagian ni. Macam ni. 60 kita dah tolakkan dengan 7. Okey, padamkan. 60 tolak dengan 8. Okey, kita dah padamkan. 60 tolak dengan 4. Kita dah padamkan. Tolak 20 pula. Tolak 12 pula. Tolak dengan N pula. N tadi kita dah dapat. Bila kita dah tolak dengan semua, jadi nilai yang kita dapat tadi adalah nilai M. Ni adalah cara-cara dia. Cara-cara nak menyelesaikan soalan-soalan berbentuk set dalam modul SPM. Cumanya kita baru habis. Kita tak habis lagi dekat bahagian A. Kita tak habis lagi. Kita tak pergi lagi jawab kepada soalan bahagian B. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak pesan. Cikgu nak pesan kepada semua orang yang dah ada dalam grup ni. Kita kena ingat satu benda, kita kena sedar diri kita. Sedar awal lagi bagus. Kita perlukan latihan. Kamu perlukan latihan tambahan. Sebab tu cikgu buat balik kelas ni untuk latihan set. Okey, sekarang ni jujur cikgu nak tanya dekat kamu bab 1, 2, 3. Apa set ni bahagian bab 4 kan. Okey, bab 1, 2, 3. Cikgu nak tanya kamu. Lepas ni kamu nak cikgu ulang bab berapa? Bab 1. Bab 1 cikgu. Bab 1. Nak cikgu ulang daripada awal ke kita buat latihan macam ni? Latihan macam ni. Okey. Kalau nak cikgu buat latihan macam ni, cikgu nak masing-masing sebelum masuk kelas minggu depan, study dulu bab 1. Supaya cikgu tak kena terangkan ni apa. Supaya kita boleh fokus terus kepada soalan, cara nak selesaikan terus. Jadi, next class cikgu proceed kepada bab 1. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, jadi untuk bab operasi set ni bab 4. Cikgu target kalau selalunya sekolah-sekolah masuklah untuk pertengahan tahun. Jadi kita akan teruskan untuk bab 1 kelas minggu depan. Cuba study balik bab 1. Kita akan jawab soalan bentuk SPM juga. Okey, jadi sekarang jam pun dah menunjukkan pukul 10.30. Sampai situ sahaja. Kalau rasa pening, ulang balik video ni. Cikgu send recording.
Macam ni, kalau macam ni, macam nak selesaikan. Macam ni, macam nak selesaikan. Cikgu tunjuk satu-satu. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.